untuk kita dapatkan perkaitan di antara uh, delay time, rise time, peak time, maximum overshoot dan settling time, kita boleh gunakan beberapa equation. Untuk derivation bagi setiap equation ini, saya serahkan kepada kamu lah untuk kamu betul-betul faham step by step. So, apa yang kita akan gunakan secara umumnya hanyalah equation akhir untuk mengaitkan. Contohnya, bagi rise time, kita ada satu relationship yang ditulis seperti ini. TR adalah phi upon omega D. So, omega D ni apa dia? Omega D ni adalah berkaitan dengan omega N. So, omega D adalah omega N didarabkan dengan punca kuasa 1 tolak zeta kuasa 2 lah. Dan phi pula diberikan seperti yang tertera di sini. Okay. Untuk menilai ataupun untuk mengaitkan rise time, kita gunakan equation yang ini. Untuk mengaitkan maximum overshoot, kita gunakan equation yang seterusnya, yang mana kita dapat daripada equation TP1. Okay. TP1 adalah untuk mengaitkan peak time, manakala hasil daripada TP ini kita boleh hubung kaitkan pula dengan maximum overshoot. So, maximum overshoot mungkin ada beberapa. Untuk kes ini, kalau kita tengok kepada gambar rajah, ini adalah maximum overshoot yang paling tinggi lah. So, ni overshoot yang kedua, rendah sedikit. So, yang ini dikenali sebagai TP1, masa yang dijana ataupun masa yang diambil oleh respon untuk sampai dan membuat overshoot yang pertama ini adalah TP1, dan masa yang dibuat oleh overshoot yang kedua adalah TP2. Begitulah seterusnya. Oleh itu, untuk overshoot yang pertama, kita boleh kaitkan dengan TP1, kemudian kita boleh dapat equation yang ini. Okay. So, yang ini. So, equation yang ini adalah dalam percentage. Kena ingat ini adalah sebelum percentage. So, bila kita kaitkan dengan percentage, kita akan dapat yang inilah. So, ini bermakna ini dalam bentuk perpuluhan lah. Dalam bentuk perpuluhan. Okay. So, untuk yang seterusnya, kita ada settling time. Okay. So, settling time menggunakan equation 4.36. Okay. So, kita ada maximum overshoot, peak time, kemudian kita ada settling time, dan yang pertama tadi adalah rise time. Okay. Ini attribute yang sangat penting untuk kita membuat analisa bagi second order system dalam kategori underdamped response. Okay. So, kemudian kita bila kita dah faham bagaimana untuk kita hubung kaitkan di antara gambar rajah yang dibuat oleh satu-satu sistem, khususnya sistem yang dikatakan sebagai second order, dan sistem ini dalam kategori underdamped response. Okay, underdamped response. So, kita boleh kupas lagi berkenaan dengan perbezaan. Okay, perbezaan di antara target yang kita mahukan. Target ni apa? Target ni adalah desired response. Respon yang kita mahukan. Dan satu lagi adalah actual response ataupun respon yang sebenar. Respon yang sebenar ataupun output yang sebenar. Perbezaan di antara kedua variable ini dikenali sebagai steady state error. Okay, so steady state error. So, untuk case steady state error, kita perlu gunakan satu tool ataupun satu peralatan matematik yang lebih khusus lah. Kita perlu hubung kaitkan dengan time domain dan juga frequency domain lah untuk memudahkan cara. Okay. Right. So, kalau kita tengok kepada statement yang pertama ni, untuk kita dapatkan perkaitan di antara
di antara steady state error. Okay? Steady state error tu adalah istilah yang kita jana ataupun kita generate menggunakan desired response, okay? Ataupun target tolak dengan actual response ataupun output sebenar. So ini dalam bentuk yang sangat sangat umum. Jadi kita perlukan satu perkaitan yang lebih khusus supaya kita boleh dapatkan satu relationship yang lebih praktikal. Maksud praktikal di sini kita boleh hubung kaitkan dengan block diagram ke ataupun transfer function bagi sistem itu sendiri. Oleh itu kita perlu menggunakan satu analogi lah. Untuk itu kita gunakan analogi kepada second order system ini sebagai yang tertera di gambar rajah ini. Katalah ini adalah satu sistem yang mewakili second order system. Okay? Yang mana Y ini adalah kita panggil sebagai actual output. R pula adalah desired target ataupun input yang kita berikan. Okay? Jadi bila kita gunakan feedback loop, kita akan dapat bacaan lah. So feedback ni sebenarnya kita letak sensor lah. Kita letak sensor kepada output itu supaya kita boleh baca. Kita boleh baca output yang dikeluarkan, output sekarang dan masa-masa yang berikutnya supaya pengawalan kita boleh buat secara real time. Itu pentingnya kita gunakan feedback, feedback strategi ataupun kita panggil sebagai feedback scheme lah. Okay? Feedback ini juga dikenali sebagai closed loop. Biasanya untuk open loop kita tak ambil peduli ataupun kita tidak membuat bacaan, kita tak ambil measurement kepada output secara real time, dan ini membuatkan open loop system ataupun open loop strategi sangat simple lah bila ada sensor yang lebih khusus untuk kita buat measurement. Ia akan lebih kompleks dan memerlukan sedikit kos lah. Okay. So bila kita rujuk kepada block diagram ni, kita dapati ada satu variable tambahan di sini, iaitu E. So E ini adalah signal yang mana kita boleh hubung kaitkan di antara Y. Kemudian Y ini masuk dalam sensor. Ini adalah sensor block. Masuk dalam sensor block, dihantar kepada summing point di sini. Okay, summing point di sini adalah minus. Manakala summing point pada point ini adalah positif. So R adalah target. So target tolak dengan signal dari sini, iaitu H dengan Y. Sekiranya H ini kita anggap sebagai unity feedback, maksudnya ini hanyalah satu. Ini menunjukkan bahawa E adalah R tolak dengan Y. So bila kita dapatkan apakah sebenarnya Y adalah, kalau kita tengok pada sini pula, Y adalah E didarabkan dengan G. So kita boleh hubung kaitkan dua equation. Yang pertama adalah E adalah R tolak Y. Kemudian Y pula adalah E darab dengan G. Manakala G pula bergantung kepada plan ataupun sistem yang kita sedang pertimbangkan. Oleh itu kita boleh permudahkan dua equation ini menjadi satu, iaitu equation pertama adalah E sama dengan R tolak Y. Equation yang kedua adalah Y adalah sama dengan E darab dengan G. Selepas kita permudahkan, kita dapat dalam bentuk equation 438. So 438 dikenali sebagai error equation. So ini adalah error equation. Ada perkaitan di antara input, kemudian ada perkaitan di antara plan. So plan ini adalah
plant transfer function. So, bila kita dah boleh hubung kaitkan E dengan plant transfer function dan juga input iaitu target, kita boleh gunakan final value theorem untuk kita dapatkan perbezaan yang berlaku pada steady state region. So kita tak begitu fokus kepada region yang transient sebab region ini tidak kekal. So region yang kekal adalah region yang ini. Ini bila t approaching to infinity, kita dapati ia kekal seperti ini. Ini maksudnya dia converge kepada satu value. Bila dia converge kepada satu value, kita perlu dapatkan perbezaan. Perbezaan ini sama ada apa yang dikeluarkan ataupun output yang dikeluarkan, output yang diberikan oleh sistem ini jauh ataupun dekat dengan apa yang kita nak. So, jauh dan dekat ini kita hubung kaitkan dengan error. Tetapi bukan error pada keseluruhan, error pada satu section sahaja, iaitu steady state section ataupun steady state region. Untuk itu kita gunakan final value theorem. Dan secara umumnya untuk kita dapatkan steady state error pada region yang ini, apa yang kita perlu buat, kita gunakan final value theorem yang mana kita take limit, kita gunakan limit bila t sama dengan infinity, of course nilai perbezaan akan converge kepada satu value. Itu perlunya kita gunakan final value theorem.